Adakah satu ayat Quran kata bila jadi satu-satu kes buat laporan polis? Ada tak ayat? Tak ada. Tak ada ayat. Tak ada ayat kata kalau rumah terbakar telefon bomba. Ayat tu kata telefon bomba 999 3 marat. Dah 999 3 kali. Tak ada ayat lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia kata tadi? Dikatakan kepada mereka mananya lebih pantas disebut sebagai ilah dan penguasa. Tiada sesuatu pun kecuali dia ketahui dan tiada satu pun yang terluput dari ilmunya itu. Tidak mungkin ada padanya ataukah yang tidak mengetahui sesuatu dan banyak hal yang terluput daripada ilmunya. Kita nak panggil Allah ni ilah. Kita nak panggil dia ni Malik, penguasa. Macam mana kita nak kata dia tu Tuhan sedangkan ada benda terlepas daripada dia. Dia tak kuasai. Dia tak kuasai. Tengok-tengok hamba tu tak sembah dia dan dia pun tak boleh nak buat apa. Layakkah dia dipanggil Tuhan? Dia tahu dan dia izinkan. Cuma dia tahu pasal apa dia bagi izin. Ada hikmah kita boleh baca, ada hikmah kita tak boleh baca. Begitu. Jika mereka jawab, tidak satu pun kecuali dia ketahui dan tiada satu pun yang terluput daripada ilmunya lebih berhak menjadi ilah. Nak jadi Tuhan dia kata kena tahu semualah. Dia jawab. Kata pada mereka, demikian juga tiada satu pun yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Benda yang Tuhan tak mau pasti tak jadi. Dan tiada satu pun yang terjadi kecuali atas kehendaknya. Jadi atas iradah Allah. Dan tiada satu pun luput dari kehendaknya. Dialah yang lebih berhak disebut sebagai ilah sebagaimana yang kalian katakan dalam masalah ilmu. Jika mereka sepakat, bererti mereka harus meninggalkan dan mencabut perkataan mereka tersebut. Perkataan Tuhan tak ada kehendak untuk benda-benda jahat tadi ni. Dia kena buang. Kemudian menetapkan bahawa setiap yang ada terjadi atas kehendak Allah dan sesuatu yang tidak dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allah mahu apa? Yang tu akan jadi. Hatta orang tu mukmin, hatta orang tu syirik kepada Allah, semua urusan Allah. Cuma lah ni kita tak menyerahkan Allah tu sebagai pemilik pada hamba dia dengan jalan sepenuhnya. Kita kena serah kerja daripada dia. Pasal tu kita kata tawakkaltu ala Allah. Di ujung tu kita keluar rumah kita kata apa? Wala haula wala quwwata illa billah. Aku tak tahu apa. Haul pun tak ada, quwwah pun tak ada, illa billah, melainkan dengan Allah. Tengok orang buat maksiat, Allah punya urusan. Tapi apa hikmah dia? Wallahu a'lam. Tapi atas maksiatnya kawan tu buat, Tuhan tak salah. Tak ada salah kehendak Tuhan. Tak ada salah kemahuan Tuhan. Macam bapa serah anak daripada doktor tadi, tak ada salah walaupun operate budak tu sakit. Jahit, tak ada salah budak tu serah. Tapi salah kalau kita yang pergi potong. Harapan bapa tu, tawakal bapa tu, tak ada salah langsung, tak ada salah langsung. Nampak sakit, ya anak dia sakit, tapi dia tak ada salah. Tuhan izin orang sembah berhala. Tuhan izin orang mencuri, orang bunuh orang. Tak ada salah dengan izin Tuhan. Tak ada salah. Lah ni kita yang memohon petunjuk daripada Allah. Macam mana nak baca benda? Macam mana nak baca? Orang pencuri apa, dia pencuri apa kan? Ada orang kata, buat macam mana? Ni qada dan qada Tuhan. Kita tak buat laporan polis ke? Qada dengan qada Tuhan. Tak ada kan? Dia tiba tengkang dengan polis tu lagi. Dia kata, ni encik tak boleh pergi tengok ke? Polis tu kata, tak apalah, saat lagi kami pergi. Dia nak angin lah. Dia kata, apa ni? Tunjuk dalam gerak khas. Terus bergerak. Ni tak bergerak. Dia kata, jaga baik-baik tu, hati bau tu ada Allah dengan Muhammad. Dia nak angin. Pasal apa dia yang kena? Kalau polis tu kata kat dia balik, sahabat mengaji tak rukun iman nombor 6, qada dengan qadar? Kalau polis pun tak main kuliah. Kan pasal tu dia tak boleh jawab. Katalah polis tu main kuliah, polis tu jawab balik, "Cik boleh beriman tak dengan qada dan qada Tuhan?" Dia kata, "Pasal beriman saya main buat laporan ni." Tengok. Pasal beriman. Pasal beriman dia buat laporan. Apa makna beriman dengan qada dan qadar ni? Kita percaya Tuhan buat benda tu, Tuhan yang izin curi itu berlaku. Pasal apa kita buat laporan? Kita kata, aku beriman dengan Tuhan yang aku buat laporan. Ada benda kita tak boleh jawab. Tapi kita tahu satu benda, tindakan kita tak salah. Polis kata,
Lain kali orang pukul ke, katuk kepala berkecil, terkeluar otak bersepai atas jalan ke, jangan main lapor. Beriman, ni semua iradah Tuhan. Kita boleh bangkit jentik telinga polis tu. Hang cakap baik sikit. Hang polis diraja Malaysia ke, polis diraja Myanmar ni. Kita rasa tindakan kita tepat, tindakan kita sesuai dengan kemahuan Tuhan, kita keluar buat laporan. Kalau orang bantah kita pun, kita kata tak, kita betul. Yang tak betul duduk di rumah, itu tak betul. Kalau orang tanya, buktikan. Adakah satu ayat Quran kata, bila jadi satu-satu kes, buat laporan polis? Ada tak ayat? Tak ada. Tak ada ayat. Tak ada ayat kata, kalau rumah terbakar, telefon bomba. Ayat tu kata, telefon bomba. Tis'ah, thalatha marat. Dah, 9, 3 kali. Tak ada ayat lagu tu. Tapi pasal apa? Automatically kita telefon bomba. Pasal apa? Kalau orang tanya why, kita kata betul lah saya buat. Orang kata buktikan berdasarkan Quran dan Sunnah. Berapa kali rumah terbakar Nabi panggil bomba? Lama. Tak boleh jawab. Ya. Ini urusan kita. Kita percaya dia benar. Dan Tuhan sedang buat benar dengan hamba dia. Sangat benar. Kita buat laporan polis, kita benar. Orang pukul kita tempih, kita benar. Orang tipu kita marah dia, kita benar. Kita menyerahkan sifat bertindak itu total pada diri kita. Tapi kita tak menyerahkan apa yang menjadi hak Tuhan pada Tuhan secara total. Kita kata pasal apa tu tak dapat hidayah, sedangkan itu adalah iradah daripada Allah. Kita mesti percaya iradah daripada Allah, kena serah benda itu pada Allah, dan Allah akan tunjuk pada sebahagian daripada hamba dia hikmah-hikmah yang sebahagian orang tak boleh tengok. Tapi di hari akhirat nanti kita akan nampak tindakan yang benar. Kita beriman dengan iradah Tuhan. Lah macam kes tadi lah, tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Kalau bomba sendiri tanya pada kita, apa ni? Bewak masuk rumah pun bomba. Bomba tadi hadis mana ni? Hadis Bukhari. Bab apa? Bab apa yang kata bewak main ni panggil bomba? Bab apa? Kita tak ada. Tapi kita tahu, kita lapor kena pada tempat. Betul. Dan bila bomba main pun, kita puas hati. Kita dah puas hati. Bomba main, walaupun rumah tu tak dapat diselamatkan, kita kata, sekurang-kurangnya aku buat kerja betul. Kerja aku betul. Apa dia? Aku panggil bomba. Aku panggil bomba. Ya, kerja Tuhan jauh lebih betul daripada kerja hamba-hamba dia, ikhwan.